InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, petang ni kita ada dua presentation. Tajuk yang pertama, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, kajian di mana-mana. Okey, Siti Nur Ayu dan Siti Fatimah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada petang ni saya Siti Nur Ayu binti Jeffrey dan dia Siti Fatimah Hussein akan membentangkan tentang pembangunan ekonomi Islam. Okey. Kita tengok dulu pengenalan. Islam merupakan satu agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Harta adalah anugerah Allah yang dititipkan kepada manusia untuk diusahakan dan diolah berlandaskan syariat Islam. Dan kajian ini dijalankan untuk membuktikan perkembangan kegiatan ekonomi Islam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kita ni tugas sebagai seorang umat Islam ada dua kan. Satu sebagai hamba Allah, satu sebagai khalifah. Jadi tugas kita sebagai khalifah adalah untuk memakmurkan alam. Kita nak olah sumber alam dengan sebaik-baiknya berlandaskan syariat Islam. Kan? Okey. Next. Okey, tengok definisi ekonomi Islam. Ekonomi berasal daripada perkataan Greek iaitu oikonomikos dan Latin economicus yang bermaksud pengurusan rumah tangga. Manakala dari aspek ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan mengurus sumber alam untuk kepentingan diri masyarakat bagi mendapat keredaan Allah. Jadi tugas berdasarkan ekonomi Islam tu dia nak menilai tahap kita untuk kita takbir alam ni. Kita takbir alam untuk dapatkan keredaan Allah SWT. Okey. Next. Okey, kita tengok daripada surah Al-Qasas ayat 77, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, nikmatnya yang melimpah-limpah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Kan? Daripada ayat ni dia nak terangkan kepada kita tugas kita sebagai khalifah. Kita tak boleh lakukan kerosakan pada muka bumi Allah kan. Jadi kita kena berusaha untuk buat segala benda tu berlandaskan kepada syariat Islam. Okey. Next. Okey, kita tengok pula yang tadi tu kan, definisi ekonomi Islam tu. Sumber ekonomi Islam ada dua kan. Satu sumber alam, satu sumber manusia. Sumber alam tu sumber yang Allah dah cipta kan. Macam laut, ada ikan apa semua kan. Lepas tu kalau macam apa, bukit-bukit kan, daripada buat tanaman apa semua tu kan. Lepas tu benda-benda macam tu yang Allah cipta untuk kita takbir, untuk kita uruskan kan. Dan yang kedua iaitu sumber manusia yang kita olah dan urus sumber alam. Maksudnya kita ni sebagai manusia kita kena uruslah. Okey. Kalau tadi konsep pembangunan dari perspektif Islam, Islam tidak pernah menolak pembangunan yang bersifat material selain dari pembangunan rohani dan akhlak. Dan kekayaan material dapat memberi manfaat kepada manusia bagi memperoleh ganjaran di hari akhirat kelak. Okey, dalam pembangunan dalam perspektif Islam ni, dia berpaksikan kepada dua kepentingan. Yang pertama,
kepentingan individu, dan kedua, kepentingan masyarakat. Maksudnya individu, apa yang kita buat berdasarkan daripada bakat yang kita ada tu untuk olah sumber alam. Dan masyarakat pula, kita guna sumber tu untuk kepentingan masyarakat lain. Macam bila kita macam contohnya kita ada buat pertanian kan. Kita bertani, lepas tu sumber tu lebih pada nisab dan haul dia kan. Lepas tu lebih pada tu kena bayar zakat harta kan, zakat pertanian kan. Jadi benda itulah yang memberi manfaat kepada masyarakat. Faham tak? Okey. Seterusnya, sejarah perkembangan ekonomi Islam. Okey, kita tengok daripada dua je. Yang pertama, zaman kemunculan Islam, iaitu menjadikan Al-Quran, hadis dan Rasulullah sebagai model. Maksudnya kat sini, dalam dia orang menjalankan kegiatan ekonomi tu, dia kena link, kena ada hubungan rapat dengan Al-Quran, hadis dan Rasulullah sebagai model. Maksudnya kalau ada sebarang masalah, sebarang perkara-perkara yang muskil, dia orang akan terus link dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Melaksanakan penubuhan institusi ekonomi dan keuangan dalam sejarah tamadun manusia, iaitu Baitul Mal. Wujud perkara-perkara asas berkaitan pengeluaran, sistem pengkajian, sistem pasar, pengharaman riba dan lain-lain. Lepas tu perkembangan sistem percukaian dan dasar perdagangan antarabangsa dan konsep persoalan untung rugi dalam aktiviti ekonomi. Maksud dekat sini, pada zaman Rasulullah, zaman kemunculan awal Islam pun benda ni dah diaplikasikan. Tapi masuk kepada zaman sekarang, kita upgrade dia kan, upgrade dia ke arah yang lebih baik kan. Okey, kita tengok pada zaman moden, iaitu zaman sekarang ni, rancangan pembangunan dirangka untuk memperbaiki kedudukan ekonomi. Islam memberi pendekatan terhadap pembangunan ekonomi di Malaysia, dan sistem ekonomi Islam telah menggantikan sistem ekonomi barat yang merampas hak individu dan masyarakat. Maksudnya sebelum kan waktu pemerintahan sistem ekonomi yang feudalisme, kapitalisme, komunisme dengan satu lagi sosialis kan. Benda tu kan dia merampas hak masyarakat dan individu kan. Jadi adanya sistem ekonomi yang berasas, yang berlandaskan syariat Islam. Jadi benda ni dapat perkara-perkara yang merampas tadi tu dibendung lah kan. Okey. Okey, kita tengok daripada pendekatan aktiviti ekonomi yang dijalankan. Islam menghalalkan aktiviti ekonomi yang baik, jujur, amanah, adil dan lain-lain. Maksud dia dari segi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba kan. Maksudnya Allah nak tekankan kepada kita, ekonomi yang kita jalankan tu kena bersih daripada penindasan kan kepada masyarakat kan. Seterusnya, menghalang cara ekonomi yang curang, monopoli, serok barang, apa lagi, rasuah dan sebagainya kan. Okey. Cara pembelanjaan dan pengurusan, iaitu menghalalkan pembelanjaan yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat, dan Islam menuntut manusia membelanjakan harta pada jalan Allah seperti zakat, sedekah dan lain-lain. Prinsip ekonomi Islam ada 3, iaitu kebebasan pemilikan harta, konsep harta dan pengurusan hak milik harta, iaitu pemilikan kan. Kesan pembangunan ekonomi Islam. Okey. Wujud pelbagai institusi ekonomi Islam di Malaysia. Contohnya Baitul Mal, Perbaikan Islam, sistem gadaian kan. Sekarang kita dah nampak kan, ekonomi Islam tu membangun dari aspek tertubuhnya institusi yang melandaskan syariat Islam kan. Seterusnya, kesan pembangunan ekonomi Islam ni yang kedua, masyarakat yang miskin dapat dibantu dengan adanya sistem ekonomi berteraskan Islam. Maksudnya dengan adanya pemberian zakat dan harta sumber am, iaitu hibah, wasiat, hasil sewaan dan lain-lain. Maksudnya dengan adanya wasiat, hibah, sedekah kan,
benda tu dapat membantu masyarakat yang memerlukan. Okey. Yang terakhir, mengelakkan masyarakat Islam dari terjerumus dengan amalan ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya penubuhan sistem gadaian Ar-Rahnu. Macam kita tahu, sebelum adanya sistem ekonomi yang berteraskan Islam ni, kalau gadaian sendiri guna apa? Konvensional kan. Dia naiknya faedah yang banyak kan, yang menjatuhkan masyarakat kita umat Islam sendiri kan. Jadi adanya sistem gadaian yang berteraskan syariat Islam ni, Ar-Rahnu, dia membantulah, dia tak ada yang menaikkan faedah yang terlalu banyak untuk masyarakat kan. Jadi masyarakat takkan ditindas. Okey. Okey, di sini macam kita dapat lihat institusi ekonomi Islam di Malaysia yang telah ditubuhkan, yang dijalankan untuk menaik taraf pembangunan ekonomi Islam dan juga menaik taraf kehidupan masyarakat. Okey, yang pertama seperti kita lihat, iaitu Baitul Mal, iaitu institusi Baitul Mal pada zaman awal Islam yang berperanan mengurus hasil pendapatan negara dan pembiayaan perbelanjaan negara. Contoh, waktu zaman Rasulullah, harta khas iaitu harta zakat fitrah dan zakat harta am iaitu fa'i, iaitu rampasan perang, harta-harta rampasan perang, cukai, kharaj, jizyah, usyur, dan harta kebajikan iaitu wakaf, pusaka, wasiat dan lain-lain. Jika dapat dibandingkan dengan Baitul Mal pada masa kini, iaitu Baitul Mal ni dikhususkan dalam menguruskan harta wakaf, zakat dan harta sumber am, iaitu wasiat, hibah dan lain. Seterusnya kita masuk kepada institusi yang kedua, iaitu bank. Perbankan Islam kan, menawarkan perkhidmatan kewangan iaitu simpanan, pinjaman wang dan lain-lain. Yang kedua, perbankan Islam ni selari dengan syariat Islam. Contohnya macam lembaga tabung haji, dia menyimpan wang secara asuransi untuk para jemaah haji menunaikan haji kan. Jadi adanya bank-bank Islamik ni yang membantu masyarakat untuk simpan. Kalau kita simpan kat diri kita, berkemungkinan hilang ataupun kita guna kan. Jadi dengan adanya perbankan simpanan, jadi dapat membendunglah masalah tu kan. Okey. Seterusnya, gadaian. Ar-Rahnu contohnya meletakkan sesuatu barang yang berharga menjadi sebagai jaminan atas hutang yang tidak dapat dilunaskan. Ini adalah definisi bagi gadaian. Maksud dekat sini, dengan adanya gadaian tu, bila kita tak ada duit, kita sandarkan kan, kita sandarkan, kita ambil wang untuk guna kan. Cagarkan. Okey. Yang kedua, mengelak masyarakat terjerumus dengan amalan yang tidak patuh syariat. Maksudnya daripada gadaian yang konvensional tu, kita ubah kepada gadaian yang gadaian Ar-Rahnu. Jadi benda ni kita dapat selamatkanlah masyarakat Islam kita daripada terpesong ajarannya pada kembali kepada syariat Islam. Okey. Okey. Kajian seterusnya kita kajian soal selidik Kita orang buat kajian soal selidik ni kat kompleks PKNS. Kaedah kajian perpustakaan dan kajian soal selidik. Kajian soal selidik ni kita orang menyediakan borang lah untuk diedarkan kepada responden. Itunya. Objektif kajian kami untuk mengetahui sejarah perkembangan sistem ekonomi Islam, untuk mengkaji kesan pembangunan sistem ekonomi Malaysia yang berpandukan syariat Islam, untuk mengenal pasti kefahaman masyarakat Malaysia tentang pembangunan ekonomi Islam di Malaysia. Latar belakang lokasi kajian kami iaitu PKNS. PKNS Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor ditubuhkan pada 1 Ogos 1964. Sebuah badan berkanun dan agensi pembangunan negeri Selangor, pembangunan pusat-pusat perindustrian, perniagaan dan pelbagai aktiviti pelaburan. Kita orang pilih PKNS ni bukan sebab dia ramai orang je dan ramai peniaga-peniaga, tapi dalam tu juga
ada ejen-ejen luar yang datang untuk bagi flyer apa ni? Untuk bagi promosi apa semua kan. Maksudnya ramai-ramai daripada pelbagai pihak datang situ kan. Tu gambar yang kita nampak tu. Sasaran responden yang disasarkan adalah orang awam yang berada di di PKNS tu. Responden juga disasarkan terhadap pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan perniagaan di PKNS. Waktu puncak iaitu pada waktu makan tengah hari dipilih untuk mengedarkan borang surat-sidik ni. Kita orang pergi tengah hari. Dapatan kajian terbagi pada dua iaitu A dan B. A dan B. Bahagian A ni macam kita bagi kepada lelaki dan perempuan. Lelaki kita edarkan borang tu 8 orang dan perempuan 12 orang. Umur sekitar 19 hingga 29 ada 16 orang. 30 hingga 46 tahun 3 orang. 50 ke atas ada seorang. Bangsa ni kita orang bagi Melayu je Ustazah. Sebab bila kita ada juga setengah tu kita orang bagi kat Cina, dia tolak. Dia cakap dia orang tak pandai. Dia tak pandai. Lepas tu agama pun kita bagi kat Islam je sebab kita orang buat penyelidikan tentang Islam kan. Seterusnya bahagian B. Ini soalan-soalan yang kita orang edarkan. Adakah anda memahami konsep ekonomi Islam? 75% mengatakan ya dan 25% tu mengatakan tidak. Alasan dia orang yang tidak tu sebab mungkin dia orang ada setengah bukan setengah, ada seorang tu cakap, dia cakap sebab ekonomi kita bukan dijalankan dengan ekonomi Islam, jadi dia tak dapat pendedahan tentang ekonomi Islam. Tu je lah. Lepas tu adakah anda berminat dengan kegiatan ekonomi? 95% katakan ya dan 5% je tidak. Maksudnya 5% tu mewakili seorang je tidak. Mungkin dia tak minat kot. Adakah anda bersetuju setiap masyarakat bebas untuk menjalankan kegiatan ekonomi? Majoriti kata setuju. Yang tidak setuju tu sebab dia kata rakyat tidak bebas selagi dia tidak faham konsep ekonomi tu. Maksudnya kalau dia tak pandai berekonomi, dia tidak bebas untuk menjalankan ekonomi. 4. Adakah ekonomi di Malaysia telah mencapai matlamat dengan pembangunan ekonomi? Ya, 40% mengatakan ya, 60% mengatakan tidak. Sini banyak responden bagi alasan. Dia cakap masih ramai rakyat Malaysia yang mundur ataupun miskin. Dia cakap seterusnya Malaysia masih belum setaraf dengan negara maju yang lain. Dia cakap macam tu. Seterusnya masih ramai lagi Malaysia rakyat yang terbeban. Itu antara alasan-alasan yang diberilah. Seterusnya, adakah melalui kegiatan ekonomi dapat menurunkan kadar kemiskinan masyarakat Malaysia? Ia mengatakan ya 75% dan mengatakan tidak 25%. Dia cakap yang setuju tu dia kata kalau rakyat tak macam ni. Dia bagi alasan ya kalau rakyat tu rajin. Maka dia tidak kalau rakyat tu tidak berusaha. Dia cakap macam tu. Nombor 6. Adakah anda bersetuju ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup Malaysia? 85% mengatakan ya dan 15% tidak mengatakan tidak. Dia cakap ya sebab ramai rakyat Malaysia yang kaya apabila terlibat dalam perniagaan. Dia cakap macam tu. Alasan dia lah. Lepas tu nombor 7. Adakah kegiatan ekonomi menyumbang kepada pemufakatan masyarakat majmuk di Malaysia? Ia mengatakan ya 85% dan manakala yang mengatakan tidak 15%. Yang bersetuju ia cakap alasan dia sebab dapat bekerjasama dengan maksudnya dengan India ataupun China dalam satu syarikat, ataupun kita dapat kalau bila kita buat perniagaan, contohnya dia cakap
macam balak ke apa semua, kita kena bekerjasama dengan China, India, banyak-banyak lah. Maksudnya dari situ hubungan dia orang rapat. Lepas tu nombor 8, adakah aplikasi dalam ekonomi Islam sesuai untuk masyarakat majmuk di Malaysia? 80% mengatakan ya dan 20% mengatakan tidak. Yang ya ni kata sebab ekonomi Islam tidak mengamalkan riba. Tu salah satu yang terpenting lah cakap. Nombor 9, adakah anda bersetuju terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat mengelakkan masalah inflasi di Malaysia? 85% mengatakan ya, 15% mengatakan tidak. Yang tidak tu dia cakap selagi Malaysia tidak mampu untuk membantu rakyat dengan sebaiknya, dia cakap. Maksudnya walaupun rakyat tu kaya ataupun berjaya, kalau dia dah cakap kalau Malaysia macam dia membabitkan yang isu-isu sangat semasa tu lah. Adakah masalah pengangguran dapat diatasi apabila peluang pekerjaan dalam sektor ekonomi diperluaskan? 90% mengatakan ya dan 10% sahaja yang mengatakan tidak. Sini tak ada orang bagi alasan je. Seterusnya, kita tengok soalan nombor 11 pula. Adakah anda bersetuju kenaikan harga barang di negara Malaysia sebenarnya dalam proses mengatasi masalah pembangunan ekonomi negara? Okey, di sini dapat kita lihat 65% mengatakan tidak dan 35% saja yang cakap ya. Antara alasan-alasan responden, yang pertama, bukan semua rakyat pendapatannya mencukupi. Dan yang kedua, kenaikan harga hanya satu sebab, masih banyak aktiviti boleh dibuat untuk membangunkan ekonomi negara. Yang alasan yang ketiga, responden yang ketiga cakap meningkatkan pembelanjaan rakyat. Jadi rakyat akan rasa terbeban kan. Dan yang terakhir, tak semua rakyat berpendapatan tinggi. Seterusnya, soalan nombor 12, adakah pembangunan ekonomi sekarang memberi impak positif kepada kehidupan seharian masyarakat di Malaysia? Di sini kita dapat lihat 65% mengatakan ya dan 35% saja yang menyatakan tidak. Antara alasan dia, ekonomi membangun tetapi peluang pekerjaan kepada rakyat masih kurang. Okey, seterusnya soalan nombor 13, adakah GST dapat membantu masalah kegawatan ekonomi? Di sini 50% dia setengah-setengah kan. 50% cakap tidak, 50% cakap ya. Ni soalan paling hangat. Okey. Yang antara alasan-alasan dia, kita kaya dengan hasil bumi, cukai bukan alasan, dia cakap. Lepas tu yang kedua, pengeluaran wang harian lebih daripada belanja. Dan alasan yang ketiga, keadaan inflasi makin tinggi membebankan rakyat dan rakyat yang menganggur alami kemiskinan yang teruk. Okey, soalan yang seterusnya, adakah anda bersetuju kemelesetan ekonomi berlaku akibat masyarakat kurang mendapat kesedaran tentang kepentingan menjalankan kegiatan ekonomi? Di sini terdapat lihat 80% menyatakan ya dan 20% menyatakan tidak. Okey, seterusnya yang terakhir, adakah anda bersetuju gerakan pembangunan ekonomi perlu lebih aktif bagi mencapai matlamat negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang maju? Di sini 95% menyatakan ya dan 5% menyatakan tidak. Okey. Yang antara responden kami. Okay. Simpulannya, Islam mengajar umat manusia supaya menjalankan aktiviti ekonomi dengan berpandukan syariat yang ditetapkan. Pembangunan ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam sesebuah negara menjadi lebih maju. Ekonomi yang stabil dan maju dapat membantu rakyat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sistem ekonomi yang terancam dan teratur dapat mengelakkan negara daripada berlakunya permasalahan ekonomi. Sini nak tekankan bahawa negara kita sememangnya bukan menjalankan kegiatan ekonomi Islam, tetapi negara kita dah banyak melakukan atau kata membuat perubahan ke arah ekonomi Islam. Contohnya macam Ahranu tadi yang perbaikan-perbaikan Islam, macam PTPTN, kita berusaha untuk keluar daripada riba. Yang tu dah sebenarnya
dah banyak usaha-usaha daripada rakyat Malaysia sendiri untuk maksudnya membawa ekonomi kat negara kita ni ke arah ekonomi Islam. Jadi mungkin kesedaran daripada rakyat-rakyat tu separuhnya dah sedar dan separuh lagi mungkin belum sedar, tapi nak katakan bahawa negara kita sememangnya ke arah untuk ekonomi Islam. Maksudnya kita bukanlah ya. Okey, itulah. Ada apa-apa lagi soalan? Okey, nanti buat dalam kertas kerja nanti buat perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Baru kita nampak Islam tu apa, konvensional tu apa. Jadi buat dua. Dan kertas kerja nanti lah. Nak present lagi, tapi tanya perbezaan tak tahu kan? Okay, nanti buat perbandingan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Okey. Okay, ada satu lagi produk ekonomi Islam adalah suku. Suhu? Ya, suku adalah yang paling Suku. Suku ah. Ya. Dan suku ni kalau kita tengok, kita Malaysia yang kenalkan, tapi UK dah ambil produk suku tu dan buat di sana. Dan dia tahu itu dah memberi satu keuntungan besar kepada pembangunan ekonomi. Okay, tapi kita kat Malaysia masih baru. Walaupun baru, tapi benda tu dah ada lah. Okay, itu yang paling latest lah. Dari sudut produk pembangunan Islam. Okay, ada persoalan? Ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih kepada Siti Nuraini dan Siti Fatimah. Okey, terima kasih. Sekarang kita pergi pada Kita boleh. okey, sekarang kita pergi pada Nur Anisha dan Nur Hidayati di bawah tajuk pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kelas yang kedua, di mana dua presentation diadakan. Saya Nur Alisha binti Rahman dan pasangan saya Nur Hidayati binti Abu Arizal akan membentangkan tajuk kita orang yang pada hari inilah, pembangunan politik dalam konteks hubungan etik di Malaysia. Okay. Tengok kertas definisi pembangunan, iaitu pembangunan yang dirancang terbagi pada dua, iaitu yang dirancang dan tak terancang. Melibatkan usaha sedar manusia merancang perubahan dalam hidup mereka. Okey. Terusnya definisi politik, iaitu satu sistem pemerintahan negara yang melibatkan hubungan antara rakyat dengan institusi kekuasaan. Kita beralih kepada sejarah politik di Malaysia, yang mana bertitik tolak daripada sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Di mana sultan itu di mana dia merupakan pemerintah yang tertinggi dalam sistem pentadbiran feudalisme di tanah Melayu. Di bawahnya ada siapa? Pembesar berempat. Empat lipatan. Bendahara dulu, Temenggung, Laksamana dan Penghulu Bendahari. Alright. Dan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ni menggunakan undang-undang kanun pandai begitu. Okey. Dan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu ni, di mana mereka tidak boleh menggunakan persaingan kuasa secara bebas. Sultan tu kuasanya sangat kuasa mutlak. Kuasa mutlak. Kesetiaan rakyat dan kedaulatan raja sentiasa dijunjung.
Dan mana-mana yang menderhaka terhadap sultan dianggap satu kesalahan yang amat besar. Hukumannya buang negeri, pancung apa semua itulah. Okey. Lepas tu termaterainya perjanjian Bangkor 1874. Di mana bermulanya percampuran British tanah Melayu. Dalam ayalah British dah datangkan, apa diorang buat? Diorang memperkenalkan sistem Residen. Sistem residen ya anak-anak. Okey. Setiap negeri ada residennya. Untuk diorang ni dihantar ke negeri yang hanya ada sumber ekonomi yang banyak. Contohnya Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Yang kaya dengan Jijik Timah. lagi? Emas. Yes. Itu je lah. Okey. Okey. Negeri-negeri ni dipaksa untuk menerima residen ni, dipaksa. Okey lah. Okey, implikasi daripada campur tangan British ni, kedudukan raja pun tergugat, tergugat. Dan kuasa raja itu pun terhad lagi hanya kepada soal-soal yang menyentuh agama Islam dan tradisi Melayu. Itu je. Pasal ekonomi cukai semua British yang ni pegang. Lepas tu diluaskan lagi koloni itu dengan menggabungkan Perak. Gabunglah Negeri Sembilan Pahang tu bergabung dengan Perak dan terbentuklah negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kan pada tahun 1986. Okey. Selepas semua tu terbentuklah bawahnya tu. Malayan Union. Okey, terbentuknya Malayan Union pada 1 April 1946. Ingat ya tariknya anak-anak. Okey. Di mana tanah Melayu ini dijadikan sebagai tanah jajahan mereka. 1946 1 April Fool tu itulah tu Malayan Union tu. Okey, selepas koloni Malayan Union ni besar membiak, maka Melayu ni pun bangkitlah. Tercetuslah. UMNO. Alright. Apa lagunya? UMNO terus maju untuk rakyat Malaysia kan? Alright. Oleh kerana bangsa Melayuku ini begitu hebat tentangannya, akhirnya Malayan Union pun tewas. Dan digantikan dengan apa? Dengan apa? Bukan. Dengan apa? Semenanjung Malaysia dulu apa disebut? Malaya. Tanah Persekutuan. Di mana UMNO ni? Semenanjung Malaya. Adalah tempatnya. Hari tu. Yalah biarlah sebut. Di mana? Di kelab Sultan Selangor, Kuala Lumpur. Bila itulah siapa yang ada ni? Palembang Bukit Gantang. Bukan. Siapa yang tu pemimpin pada masa tu? Presiden UMNO masa tu. Dato' Jaafar. Oh, sakit. Alright, itulah. Itulah. Itu sahaja. Lepas tu kita beralih pula kepada modernisasi dan pembangunan politik yang bermaksud di mana proses transformasi ataupun perubahan berencana dalam aspek kehidupan masyarakat yang mengandungi dua aspek, iaitu pembangunan politik dan pembangunan ekonomi, yang di mana telah diterangkan oleh guru tadi. Adalah dua tu. Ekonomi dan politik seiring untuk membentuk negara yang aman, maju. Hai. Itulah. Okey. Ya Allah. Okey, pembangunan politik. Apa? Di mana matlamatnya
iaitu untuk membina negara bangsa di mana satu wilayah mempunyai sempadan pemerintahan atau kerajaan ataupun bangsa. Juga dicapai dalam penerapan dasar awam yang digubal oleh kerajaan, juga daripada pemupukan semangat nasionalisme seperti lagu kebangsaan dan perayaan hari kemerdekaan. Okey, apabila terwujudnya amalan demokrasi dalam konteks ini, maka ianya dianggap tercapai apabila terdapat komponen berikut dalam satu sistem politik, iaitu parti politik, majlis perwakilan rakyat ataupun parlimen, perlembagaan negara dan pilihan raya. Okey, jika nak mengenali negara itu telah mengamalkan sistem demokrasi atau tak, negara tu mesti ada 4 unsur ni. Okey, faham? Okey, ni yang okey. Seterusnya kerjasama dan pemuafakatan politik. Tadi kita dah bercerita tentang Malayan Union. Itulah berasaskan penguasaan majoriti oleh pihak Inggeris, rakyat ditadbir sebagai satu bangsa. Lepas tu CLC pula, macam nama jenama kan CLC. Sebenarnya dia ni Halanda. CLC tu maaf lah, aku tak tahu apa nama penuhnya. Yang penting dalam BM-nya Jawatan Kuasa Perhubungan Kaum. Okey. Ditubuhkan pada Januari 1949. Penggabungan usaha Dato' Onn Jaafar dan Gubernur Jeneral British Asia Tenggara Sir Malcolm McDonald. Matlamatnya untuk mewujudkan persefahaman dan kerjasama yang lebih baik dalam kalangan etnik yang pelbagai di tanah Melayu, yang terdiri daripada pada masa itu 5 orang wakil pemimpin Melayu, 4 orang wakil pemimpin Cina dan 1 wakil dari India, di mana Sir Malcolm McDonald tu bertindak sebagai penasihat dan pegawai perantara CLC dan kerajaan British. Okey, antara isu yang dimaksudkan dalam kerjasama permuafakatan politik ni ialah yang pertama isu kerakyatan, yang di mana menjadi kontroversi antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Okey, dalam hal ini dipersetujui bahawa hak kerakyatan berdasarkan jus soli. Okey, jus soli, dan harus diperluaskan kepada orang bukan Melayu dan Singapura. Hubungan yang kedua, isu keduanya di mana pengambilan orang bukan Melayu dalam perkhidmatan perkhidmatan sektor awam lah. Boleh dengan syarat dengan memberi latihan dalam pentadbiran kepada semua etnik. Rundingan London. Apa yang anda faham tentang Rundingan London? Yes, di mana pemimpin kita pergi ke untuk membuat rundingan tentang okey. Lepas tu adalah Suruhanjaya Rakyat dan perlembagaan, tertubuhlah Suruhanjaya Rakyat dan perlembagaan persekutuan. Itulah. Okey. Okey, ini seperti yang anda boleh lihat di sini dan di kertas anda. Politik sebelum dan selepas merdeka. Sama juga yang saya ceritakan tadi. Okay, next. Okay, parti menggigit etnik di Semenanjung dan sebelum merdeka, di mana kesedaran rakyat tempatan ke dalam arus politik negara bermula pada zaman berakhirnya penjajahan Jepun Asia for Asian. Okay, politik kepartian di Malaysia mempunyai asal usul dan sejarah bertitik tolak daripada konflik perkauman. Okey, MCA, MIC dan UMNO ni bila bergabung dipanggil sebagai Parti politik. Yalah, memang parti politik. Bila okey, parti perikatan. Di mana hari ini parti ini disebut sebagai Barisan Nasional. Tidak menyentuh dan orang-orang Melayu bersatu membentuk UMNO sebagai benteng pertahanan
terhadap ancaman hak oleh Malayan Union pada tahun 1946. Di pihak lain, orang-orang Melayu membentuk PAS pada tahun 1951 untuk memperjuangkan penubuhan negara Islam. PAS ni apa, Nan? Yes, itu tandanya hanya celik tentang politik. Okey, selepas merdeka apa yang jadi? Berteraskan kaum politik Malaysia berteraskan kaum untuk mendapat tempat di kalangan rakyat pelbagai kaum. Okey. Kalau dilihat Melayu, Cina, India adalah dia punya parti-parti ni anda kenal tak? Saya pun begitu juga. Okey, take your time tengok semua ni. Okey lah. Yang penting tahu kan? Ada. InsyaAllah. Kejap Kejap ngomong. Tanya aku macam. Kejap. Aish. Okey. Namun pada tahun 1972. Pada tahun 1977. PAS terpaksa dikeluarkan daripada Barisan Nasional disebabkan tiada persefahaman dalam parti itu. Itu je lah pun. Okey. Okey. Barisan Nasional yakni Parti Perikatan merupakan satu bentuk gabungan kerajaan campuran berteraskan permuafakatan antara elit politik yang menganggotainya. Kunci utamanya ialah bertolak ansur dan tawar-menawar dalam kalangan golongan politik ini tanpa mengacam kedudukan komuniti terbabit. BN pula diwujudkan lagi untuk memperkukuhkan kerjasama pelbagai parti etnik dan agar setiap kelompok etnik diwakili dalam keputusan politik di peringkat tertinggi negara. Okay. Next. Alright, saya serahkan kepada dia. Semua okey lagi? Sebab kita baru nak masuk objektif kajian kan. Objektif kajian dan tajuk kami ni pertamanya adalah untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan masyarakat awam di Malaysia mengenai politik. Yang kedua, mengenal pasti tahap perpaduan yang diterajui oleh pihak parti politik dengan masyarakat awam. Yang ketiga, menghubung kait kesan pemahaman politik yang ada dengan hubungan di antara sesuatu kaum di Malaysia. Seterusnya, kaedah kajian kami samalah terbagi pada dua. Kaedah kajian ilmiah perpustakaan, pencarian bahan-bahan rujukan di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM, dan yang keduanya ialah melalui mengedarkan borang soal selidik kepada responden. Kaedah kajian kami itu di kawasan perumahan Flat PKNS Seksyen 7, Blok 9 dan Blok 10, antara itulah kan. Sasaran responden kami, responden yang disasarkan adalah penghuni-penghuni di flat tersebut. Borang diedarkan pada waktu masyarakat berekreasi, iaitu pada waktu petang di sekitar kawasan taman perubahan tersebut. Okey, kita masuk kepada bahagian A. Bahagian A menunjukkan demografi. Kat sini jantina, perempuan seramai 11 orang dan lelaki seramai 9 orang. Umur 19 hingga 29 tahun, 30 hingga 49 tahun, 50 tahun ke atas. Umur 19 hingga 29 tahun ni yang paling ramai lah. Sebanyak 85%, iaitu 17 orang. Yang 30 hingga 49 tahun sebanyak 2 orang. Dan yang 50 tahun ke atas ada seorang je. Bangsa yang kami kaji, yang kami dapat ialah bangsa Melayu, Cina sebanyak 2 orang, India sebanyak 2 orang, dan lain-lain, iaitu kaum minoriti Sabah dan Sarawak. Okey, bahagian B, hasil kajian kami 5% tu mewakili seorang responden. Merupakan hasil kajian daripada kumpulan etnik yang dipilih. Okey, kita masuk kepada soalan pertama.
adakah anda tahu dan faham apa yang dimaksudkan dengan politik? Faham tak? Korang semua yang kat dalam ni faham tak apa tu politik? So. Tapi kat sini kebanyakan yang dapat dah respon kaum Melayu selamai 45% yang tahu. Yang tidak tahu ada juga 15%. Kaum Cina, India dan lain-lain semua tahu. Sebab apa yang 15% kaum Melayu yang cakap tidak tahu tu, dia cakap politik ni membebankan. Maksudnya dia malas ambil tahulah isu-isu apa politik ni. Tetapi sepatutnya politik ni kita kena ambil tahu sebab tu hak kita sebagai rakyat Malaysia kan. Ni graf. Soalan kedua ni soalan yang paling hangat. Siapa kat sini yang dah cukup umur untuk mendaftar? Siapa? Apa? Zul? Dah daftar dah? 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas anda telah boleh mendaftar sebagai pengundi kan? Tahu tak cara nak daftar sebagai pengundi macam mana? Macam mana? Tak tahu? Tak tahu. Abang Zul macam mana? Abang Zul undi macam mana? Dah daftar ke belum? Dah daftar. Daftar online ke? Boleh daftar online. Daftar online borang A tu serah dekat nanti itulah kan nak undi. Okey, ramai kat dalam ni masih belum mendaftar kan. Tapi kat sini kaum Melayu yang cakap mendaftar selamai 25%. Sikit lah yang cakap tidak mendaftar seramai 35%. China 10%, yang tidak mendaftar 10%. India tidak mendaftar 10% dan lain-lain tidak mendaftar 10%. Sebab apa dia tidak mendaftar sebagai mengundi kan? Sebab jawapan dia belum pasti nak undi parti mana. Kini kalau dah pasti baru nak daftar. Sepatutnya kita cukup 21 tahun tu kena ambil insentif untuk mendaftar sebagai pengundi. Lepas tu yang kedua sebab dia ialah tiada kesempatan, sibuk, tiada masa. Lepas tu yang ketiga sebab dia tidak tahu tempat kat mana nak pergi mengundi. Yang satu lagi jawapan yang paling itulah sekali lah. Dia cakap segan sebab takut orang cakap dia terlambat. Maksud dah mata umur dah nak pergi mendaftar kan. Dia takut ya, dia segan. Okey, soalan graf. Kat sini Kuala Lumpur, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyediakan kemudahan pendaftaran pemilih secara online. Boleh muat turun borang A. Lepas tu untuk warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas. Itulah. Soalan nombor 3. Soalan ni juga ada soalan yang tulis sikit kan. Adakah anda akan mengundi parti politik yang sama dengan ibu bapa atau keluarga anda? Etnik Melayu yang jawab 30%. Etnik Cina cakap tidak, tak ada. India tak ada, lain-lain tak ada. Yang tidak akan mengundi ni Cina 20%, India 10%, lain-lain 10%. Kenapa? Sebab dia tak nak mengundi, dia tidak akan mengikut parti politik yang family atau ibu bapa dia adalah sebab dia cakap merupakan hak individu. Dia tak tentukan walaupun ada pertalian darah. Tapi kan timbul kes kan kalau tak mengundi parti yang dipilih oleh keluarga akan disisihkan. Cakap kau ni dah terbabas dah ni, kenapa undi parti lain kan? Tapi sepatutnya fahaman politik ni adalah fahaman individu masing-masing kan. Hak kita untuk mengundi, tak perlu. Okey. Masuk kepada soalan 4. Adakah anda peka akan isu-isu politik zaman kini? Tak. Peka tak isu-isu politik zaman kini? Banyak tak? Isu terbaru apa? Isu terbaru 10%. Apa yang nak diberikan kepada ada seorang daripada sahabat kita yang peka tentang isu-isu politik kan. 10% yang akan diberikan.
kepada Bumi Putra. Untuk kemasukan ke testing masa kan. Oh. Dia dah kacau Sebab apa dia cakap dia tak nak ambil tahu, tidak peka dengan isu-isu politik ni sebab agak merumitkan. Kebanyakan isu politik yang terjadi ni menjadi cerminan kepada masyarakat kan. Kalau dia tengok dalam sesebuah pimpinan politik tu, pemimpin tu menimbulkan isu-isu tertentu kan. So isu-isu tu menggambarkan siapakah masyarakat. Saya cakap malaslah ambil tahu, agak rumit benda tu. Biarlah dia orang selesaikan dengan tu. Sepatutnya kita sebagai masyarakat ada hak untuk utarakan apa pandangan kita, pendapat kita. Tapi disekat atas sebab-sebab tertentu kan. Okey. Ni ada isu-isu tertentu, bahana politik samsing. Kalau kita tengok Malaysia ni tak teruk sangatlah isu politik, tapi kalau dibandingkan dengan negara Thailand tu, negara jiran kita kan, kita tengok negara Thailand tu memang dah sangat kucak-kacir, tidak dapat diselamatkan lah. Tak tahulah macam mana penyelesaian dia kan. Dan isu-isu demi isu ni membuat keyakinan rakyat semakin merunduman, semakin hilang lah. Soalan nombor 5, adakah isu-isu tertentu dalam sesebuah parti politik akan mempengaruhi undian anda? Kaum Melayu menjawab 45%, Cina 15%, India 5%, dan lain tidak. Yang menjawab tidak 15%, Cina 5%, India 5%, lain-lain 10%. Sebab apa dia menjawab tidak? Saya cakap isu tu tak kisahlah apa yang pasti, apa yang parti politik tu boleh bagi kepada diorang, faham tak? Lepas tu yang cakap ya tu pandangan apa ni? Ideologi yang dibawa oleh diorang tu kan, meyakinkan diorang. Dia tak tengok isu tu lah, dia tengok macam mana kekuatan sebuah parti politik tu. Tapi sepatutnya isu tu memainkan peranan penting juga kan. Soalan nombor 6, adakah anda tahu pihak berwajib yang mengambil tindakan dalam menangani isu-isu politik di negara Malaysia? Tahu tak siapa yang mengambil tindakan? SPRM. Ada macam Kementerian Pertahanan kan. Dari segi apa? SPRM, Kementerian Pertahanan, polis anti rusuhan. Lepas tu ada yang dari segi media sosial, apa ni? Yang SKMM yang akan membanteras sesiapa yang menyebarkan fitnah pasal mana-mana parti politik. Ya. Soalan nombor 7, adakah rakyat Malaysia bebas memilih atau mengundi parti politik mengikut kemahuan sendiri? Ya. Yang mengatakan tidak kaum Melayu seramai 15% ialah sebab ada yang terpaksa. Walaupun hak mengundi ni secara rahsia, bila kita mengundi ni orang tak akan tahu kan. Tapi cakap dia boleh tengok seseorang tu nak undi parti politik mana. Ada tu yang terpaksa untuk mengundi parti politik tertentu untuk menjaga jawatan, mempertahankan jawatan yang sedia ada. Ada tu yang ingin menjaga hubungan antara sesuatu kaum. Contoh jiran dia tu, kau undi apa ni? Bila dia tahu apa parti yang dia undi, dia akan sisihkan. Itulah. Soalan nombor 8, adakah anda pernah menyertai mana-mana perhimpunan berunsurkan politik? Boleh tengok lah kan? Kaum mana yang memberi penglibatan diri terhadap perhimpunan. Kita ni kita tahu dah kan sejauh mana kita diberi amaran keras untuk tidak menghadiri mana-mana kan. Sebab perhimpunan ni banyakkan impak negatif daripada impak positif kan. Ada yang perhimpunan jawapan yang diberi tidak tu sebab tidak berminat, menyebabkan kucak-kacir dan timbul masalah-masalah lain.
timbul juga pandangan negatif luar negara kepada negara kita. Pelancong pun akan terjejas. Demonstrasi apa ni kan, perhimpunan tu untuk macam nak buat demonstrasi ke, tidak puas hati terhadap sesuatu isu kan. Lepas tu contoh ada pendedahan salah laku pemimpin politik kan, dibuat perhimpunan untuk menyuarakan pandangan. Soalan nombor 9. Adakah anda telah mendaftar sebagai ahli dalam mana-mana parti politik? Okey, kaum Melayu menjawab ya sebanyak 20%, Cina tidak ada, India 5%, lain-lain tak ada. Yang menjawab tidak seramai 40%, 20% Cina, India 5%, lain-lain 10%. Sebab apa menjawab tidak? Dia cakap tidak berkesempatan. Dan yang kedua ialah tidak mahu rasa dipergunakan. Kan bila daftar tu dia rasa dipergunakan, tak tahulah dari segi mana tu. Tempat positif. Okey. Bahagian C. Saya baca soalan 1. Adakah anda yakin atau setuju akan kepimpinan parti politik masa kini? Etnik yang menjawab setuju, etnik Melayu seramai 10%, tidak setuju seramai 35%. Cina seramai 5% setuju, tidak setuju seramai 10%, India setuju 10%, tiada, lain-lain tidak setuju 10%. Okay, sebab apa dia cakap tidak setuju akan kepimpinan parti politik zaman kini? Sebab banyak menimbulkan masalah, isu-isu semasa lah. Macam dari segi politik, ekonominya terjejas, sosial pun bila dah terjadi benda-benda tu, kebanyakan masalah sosial akan timbul kan, lebih banyak. Pengangguran. Lepas tu soalan nombor 2. Adakah anda setuju akan penguasaan kaum tertentu dalam satu bidang politik? Yang ni Melayu menjawab yang setuju seramai 45%, yang tidak setuju 15% sama 3 orang. Cina yang setuju 15%, yang tidak setuju 5%, India 10% setuju, yang tidak setuju tiada, lain-lain tidak setuju 10%. Sebab apa dia cakap dia setuju? Dia cakap mengeratkan hubungan antara satu kaum dengan satu kaum yang lain dalam pemerintahan bersama. Maksudnya tidaklah dia membezakan kan kaum politik dengan politik lain, kaum lain. Dia nak memerintah masyarakat ni secara bersama. Tu lebih menjalinkan hubungan kan, silaturahim. Okey. Ini keratan akhbar, time to end race-based governance. Maksudnya tiba masa untuk kita tamatkan cara pemerintahan berkaum. Maksudnya kita pemerintahan tu kenalah bergabunglah sekali. Maksudnya tidak ada lagi pengasingan ni kaum ni perintah kan, parti politik ni perintah kaum ni. Macam tu. Soalan nombor 3, adakah parti politik menyajikan ideologi yang menepati keadaan masyarakat umum kini? Melayu yang setuju 15%, yang tidak setuju lebih banyak itu 45%, Cina yang setuju seramai 15%, yang tidak setuju 5%, India yang setuju 5%, yang tidak setuju 5%, lain-lain setuju 10%. Sebab apa dijawab tidak? Cakap tidak menyajikan ideologi yang bukan kehendak rakyat. Maksudnya ideologi yang disajikan tu berkehendak bermatlamat sendirilah, berkepentingan sendiri. Maksudnya untuk lebih kepentingan kepada pemimpin daripada menjaga kepentingan rakyat bersama. Faham tak? Soalan 4, adakah sesebuah parti politik menunaikan janji setelah mendapat undian daripada masyarakat? Yang setuju 10% dari kaum Melayu, yang tidak setuju 50%, Cina setuju 5%, yang tidak setuju seramai 15%, yang India setuju seramai 5% dan 5% lagi tidak setuju, lain-lain 5% setuju dan 5% tidak setuju. Sebab apa tidak setuju? Dia cakap sekadar menabur kata-kata manis.
Bila disajikan ideologi-ideologi apa-apa yang dia nak buat kan, lepas parti politik, lepas pilihan raya, dia tak tunaikan apa yang dikatakan tu kan. Tidak kisahlah parti politik mana kan kita, tapi dia cakap kebanyakannya lah ramai pemimpin yang tidak menunaikan janji, sekadar bercakap. Saudara omong kosong lah, sekadar bercakap. Tapi ada juga pemimpin yang bertanggungjawab sepenuhnya. Contoh wakil-wakil rakyat yang betul-betul mengambil berat akan masyarakat kan. Dia tunaikan janji apa yang dia cakap sebelum pilihan raya tu. Soalan 5, adakah sesebuah parti politik mengambil berat akan kebajikan keseluruhan masyarakat umum atau tertumpu pada kaum tertentu? Melayu sebanyak 40% setuju, tidak setuju 20%, Cina 10% setuju, 10% tidak setuju, India setuju 10%, lain-lain setuju 10%. Sebab apa dia cakap tidak setuju ni? Dia cakap janji untuk meningkatkan pembangunan yang memberi kebaikan kepada setiap segenap masyarakat kan. Dia janji untuk memberi pembangunan, tapi kadang-kadang pembangunan tu untuk masyarakat tertentu sahaja, di kawasan-kawasan tertentu yang didiami oleh majoriti kaum tertentu sahaja. Dia tak mengambil keseluruhan lah. Soalan terakhir, soalan 6, adakah kewujudan sesebuah parti politik kini membina hubungan antara kaum yang erat? Yang setuju Melayu 50%, tidak setuju 10%, Cina 15%, tidak setuju 5%, India seramai 10% setuju, lain-lain 10% setuju. Dia cakap sebab kewujudan sebuah parti politik ni membina hubungan antara kaum yang erat, seperti yang saya katakan tadi lah. Apabila kita melibatkan diri secara tidak langsung dalam parti politik kan, kita boleh kenal kaum lain. Yang pemimpin parti politik kena berurusan dengan pemimpin parti politik kaum lain. Jadi macam erat lah hubungan antara satu sama lain kan. Okey, masuk kepada kesimpulan. Kat sini kita boleh cakap kefahaman mengenai fungsi parti politik oleh masyarakat di Malaysia berubah dari masa ke semasa. Dia tidak statik lah. Kalau ada isu-isu tertentu, dia jadi berubah. Lepas tu yang kedua ialah matlamat utama parti politik sebenarnya adalah untuk membentuk kerajaan yang membela nasib seluruh rakyat jelata yang berbilang kaum. Yang ketiga ialah penglibatan pelbagai etnik dan kaum dalam bidang politik menjadikan suatu keistimewaan negara ini. Macam negara-negara luar pandang tinggi lah, tengok semua kaum terlibat kan. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tapi yang tertinggal tu mungkin pilihan dia sendiri, dia tidak ingin masuk kan dalam kan. Seterusnya ialah kematangan dalam berpolitik harus dipupuk dalam kalangan masyarakat jika ingin mencapai tahap kemajuan yang tinggi. Maksudnya dari awal lagi kita kena pupuk kefahaman politik tu, maksudnya dari sekolah lagi kan. Kena dedahkan walaupun tidak banyak, tapi sedikit sebanyak mampu mendedahkan mereka kepada kematangan kan. Itu saja. Ada soalan ke? Ustazah? Yang lain ada soalan? Ada. Okey, nanti dalam kajian nanti saya minta tambah sikit tambahan. Buat perbandingan dengan sistem politik negara Islam. Supaya kita nampak perbezaannya antara sistem politik demokrasi dengan sistem politik Islam. Dan kalau dalam sistem politik Islam dia punya syarat, prinsip, kriteria seorang pemimpin, dia kena ada tu. Dan sumber sistem politik itu sendiri daripada mana dan sebagainya. Supaya apabila kita nampak perbandingan tersebut, barulah kita dapat lihat mana yang lebih baik. Sebab sistem yang kita pakai sekarang adalah sistem demokrasi. Itu komen saya. Soalan? Cuma komen. KLR tu kena tambah ya. Sebab apa? Setakat ni nampak fokus dia kepada kajian. Kajian tu betul lah. Memang itulah dia punya ni dia. Cuma yang bahagian kajian perpustakaan tu, kalau tajuk tu tajuk politik, kena masuk lagi definisi, dia punya sejarah, dia punya komponen-komponen parti politik dan sebagainya. Kalau ekonomi,
nasib ekonomi Islam tu apa, pembenahan ekonomi Islam, syarat, prinsip, apa benda tu kena masuk. Itu nama dia literature review ataupun kajian perpustakaan. Yang kajian lapangan, okey dah pergi dah ke PKS, ke apa ini next, janganlah asyik PKS je. Okey lah ke tempat lain pula. Okey, KFC dah pergi. PKS dah pergi. Sebelum alam 9, 10 dah pergi. Plaza Alam Cendera pula, tak kisahlah pergi dah. Tak kisah. Yang penting nak responden tu real responden. Orang betul-betul lah. Ataupun sebab berdasarkan kelas saya yang lain, dia buat kajian melalui email, Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Responden dia boleh dapat banyak. Ada yang kata dia mencecar dekat 100 orang pun ada. Dan validity terhadap kesahan soal sidik itu memang sebab dia orang awam, menjawab je. Dan dia memang betul lah dia punya ni. Okey, tak apa, walaupun betul. Tapi nak orang kata kembangkan sikit dia punya cara. Okey, siapa yang punya. Tapi yang buat dengan pakai medium IT ni, kena tell lah. Sebab bila dia masukkan dia punya jawapan tu, kena linkkan dengan kita punya sistem tu. Kena ada ilmu dari situ, kepakaran dari situ juga. Tapi kalau budak CS, dia buat memang bidang dia lah. Dalam usaha cuma luaskan sikit skop. Selain daripada berhadapan sama sikit dan sebagainya. Okay. Dan kena had masa lah. Kalau nak buat dalam masa 3 hari ke, seminggu ke. Jadi janganlah biar drag berlama-lama. Ataupun dia nak present bulan 2 bulan nanti. Sekarang dia drag je. Nanti awak kena kerja benda tu dan tempoh yang masa, tempoh masa yang lama. Tetapi dari sudut tu kita boleh buat pemerhatian terhadap kajian. Okey. Yang belum buat lagi lah, yang dah buat tu tak apa. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ada. Okey, tak apa. Minggu depan kita jumpa juga, tetapi bukan hari Khamis, hari Selasa 2 hingga 3 petang. InsyaAllah bilik seminar kita test di situ. Bab 1, 2, 3, format, objektif dan soalan esei. Jadi kalau ikut apa jumlah minggunya, tak ada hutang lah lepas ni kan. Tak ada. Terdunailah segala hutang. Okey, kita sudahilah dengan baca surah Al-As dan tasbih kafarah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.